Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk di bab 2 iaitu sebatian karbon. Dan apakah yang akan anda pelajari dalam bab 2 ini adalah yang pertama anda akan belajar tentang 2.1 jenis-jenis sebatian karbon. 2.2 adalah siri homolog, 2.3 adalah sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog. Dan yang terakhir 2.4 adalah isomer dan penamaan mengikut sistem IUPAC. Salah satu keunikan yang terdapat dalam kehidupan etnik Sabah dan Sarawak ialah minuman tuak. Tahukah anda, tuak dihasilkan dengan memeram makanan seperti ubi kayu, nasi atau beras pulut dengan ragi? Tuak menjadi elemen penting sebagai bahan utama dalam upacara ritual dan hari besar seperti perayaan tahunan oleh masyarakat Iban, Malanau, Dayak dan suku-suku kaum etnik yang lain. Lazimnya, tuak dijadikan kepada tetamu sebagai minuman alu-aluan semasa hari pesta keamatan dan hari gawai yang disambut selepas musim menuai pada setiap tahun. Dalam konteks sains hari ini, apakah tindak balas kimia yang terlibat dalam penghasilan tuak? Jawapannya amat mudah. Sebenarnya, tuak ialah sejenis minuman yang disediakan melalui proses penapaian. Penapaian ialah penguraian molekul besar seperti karbohidrat iaitu sukrosa atau glukosa kepada molekul kecil seperti etanol oleh yeast. Yeast merembeskan enzim zimis yang menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida. Sebagai peringatan, tuak dapat membawa kesan yang mudarat seperti mabuk, khayal dan muntah sekiranya diminum berlebihan. Okey, mari kita lihat di sini ada 3 pertanyaan. Okey, yang pertama, apakah bahan kimia yang menjadi komposisi utama dalam cecair pembasmi kuman? Okey, yang kedua, apakah sumber bahan mentah untuk industri petroleum? Dan yang ketiga, apakah bahan kimia yang menyebabkan bau terhasil pada buah-buahan dan minyak wangi? Jadi, tiga persoalan ini akan boleh dijawab setelah kita habiskan bab 2 sebatian karbon ini. Okey, jadi masihkah lagi kamu ingat berkaitan tentang kitar karbon yang telah kamu belajar di tingkatan 1, 2 dan 3? Jadi karbon akan berpindah dari atmosfera kepada organisma hidup di bumi dan kembali ke atmosfera. Itulah namanya kitar karbon. Jadi, apa itu sebatian karbon? Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon dalam unsur juzuknya. Okey, kalau contoh kita tengok sebatian ataupun ikatan kovalen berada di sini, ada unsur karbon. Jadi, bila ada unsur karbon, kita panggil dia sebagai sebatian karbon. Okey, mari kita lihat pecahan pula apa itu sebatian karbon dan pecahan-pecahan dia. Okey, sebatian karbon terbahagi kepada 2, iaitu sebatian organik dan sebatian tak organik ataupun bukan organik. Jadi sebatian organik ini adalah sebatian yang berasal daripada benda hidup dan mengandungi unsur karbon yang terikat secara kovalen dengan unsur-unsur seperti hidrogen, nitrogen, sulfur dan fosforus. Itu maksudnya karbon tu diterikat secara kovalen dengan unsur-unsur yang cikgu nyatakan. Apa pula sebatian tak organik? Sebatian yang berasal daripada bukan benda hidup. Kalau organik tadi benda hidup. Okey, seperti oksida karbon, sebatian karbon, karbonat, sebatian karbonat dan juga sebatian sianida.
Okey, jadi untuk sebiatan organik ini dia ada pecahan ya kepada dua. Dan sebiatan organik kita boleh bahagikan dia kepada sebatian hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Okey, jadi apa itu sebatian organik yang hidrokarbon? Dia adalah sebatian yang mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. Maksud dia ada H dan C sahaja. Okey. Okey, sebatian bukan hidrokarbon pula adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen serta unsur lain ya seperti oksigen, nitrogen, fosforus, apa lagi, halogen ya, fluorin, bromin, iodin. Okey, jadi bila hidrogen dan karbon bercantum ataupun bergabung dengan unsur lain, dia akan dipanggil sebagai bukan hidrokarbon. Jadi seterusnya hidrokarbon ini pula dipecahkan pula kepada dua. Okey, yang pertama hidrokarbon tepu, yang kedua hidrokarbon tak tepu. Hidrokarbon tepu tu apa? Adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan tunggal antara atom karbon. Hidrokarbon tak tepu pula adalah hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 ataupun ganda 3 antara karbon. Okey, hidrokarbon tepu satu je, karbon dan karbon. Okey. Tapi untuk tak tepu dia ada ganda 2 ataupun ikatan ganda 3, double bond ataupun single bond. Untuk hidrokarbon tepu hanya double bond dan triple bond. Okey. Untuk hidrokarbon tepu hanya single bond. Okey, jadi kita akan lihat pada contoh hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Contohnya protein. Protein kita tengok, protein ada komposisi karbon, hidrogen. Maksudnya karbon, hidrogen dan ada unsur lain. Maksudnya dia bukanlah hidrokarbon. Contoh petrol. Petrol, karbon, hidrogen saja. Jadi ia adalah hidrokarbon. Ya, kanji. Karbon, hidrogen, oksigen. Ada oksigen, maksudnya bukan hidrokarbon. Lemak, apa pula? Karbon, hidrogen, ada oksigen juga. Maksudnya bukan hidrokarbon. Ya, gas asli. Karbon, hidrogen. Ada dua je. Tak ada unsur lain. Maksudnya dia adalah hidrokarbon. Ya, alkohol pula. Karbon, hidrogen, oksigen. Maksudnya dia adalah bukan hidrokarbon. Okey, jadual 2.2 menunjukkan contoh formula struktur hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, jadi sebelum ini kita dibagi tahu bahawa hidrokarbon tepu mempunyai ikatan atom tunggal, kan? Ikatan tunggal antara atom karbon. Okey, jadi kita tengok sini antara C dan C dia ada ikatan tunggal. Okey, jika hidrokarbon itu adalah karbon tak tepu, ya, dia ada ikatan ganda 2 ataupun double bond di antara karbon. Yang di sini ataupun dia ada ikatan ganda 3 antara karbon. Okey, baik. Apakah sumber hidrokarbon? Okey, jadi sumber utama hidrokarbon ialah petroleum atau minyak mentah. Okey, jadi petroleum terbentuk daripada hasil perebutan tumbuhan dan haiwan yang telah mati di dasar laut berjuta-juta tahun dulu. Okey, asal daripada petroleum daripada perebutan tumbuhan dan haiwan. Yang seterusnya, petroleum tidak dapat digunakan sebelum proses. Maksudnya untuk kita nak guna petroleum tu sebagai kegunaan harian atau penggunaan industri atau penggunaan kenderaan, kita tak boleh terus guna daripada perebutan. Dia perlu diproses. Okey, lepas diproses barulah kita boleh guna. Jadi petroleum perlu diasingkan kepada pecahannya sebelum dapat digunakan melalui proses penapisan. Ya, jadi ada peringkat pelapisan minyak, iaitu penyulingan dan penyulingan berperingkat dan peretakan. Okey, jadi proses untuk mengasingkan petroleum tu adalah dua proses. Yang pertama kita perlu kepada proses penyulingan, yang kedua adalah peretakan. Okey, lepas diasingkan grade minyak tu ataupun pecahan-pecahan minyak, baru kita boleh
guna dia sebagai gas ataupun sebagai petrol ataupun sebagai diesel ataupun sebagai kerosin dan sebagainya. Jadi apa itu proses yang melibatkan penapisan minyak? Yang pertama adalah penyulingan secara beringkat. Ia adalah pecahan hidrokarbon dalam petroleum diasingkan pada suhu yang berlainan mengikut saiz hidrokarbon. Okey, selepas tu kita ada proses peretakan, iaitu hidrokarbon berantai panjang dipecahkan kepada molekul yang lebih kecil pada suhu tinggi dan bermangkin. Jadi untuk seterusnya kita akan lihat kepada proses yang pertama adalah proses penyulingan berperingkat. Okey, jadi semasa proses penyulingan berperingkat, petroleum dipanaskan dan dialirkan ke menara pemeringkat, okey, seperti rajah 2.2. Okey, seperti rajah ni. Okey, ini dia punya proses penyulingan secara berperingkat. Okey, seterusnya pecahan dalam petroleum dapat diasingkan kerana setiap pecahan hidrokarbon mempunyai takat didih yang tersendiri. Okey, kalau kita tengok di sini di atas sekali ada gas. Okey, petrol, nafta, kerosin, minyak diesel, minyak pelincir, minyak bahan api dan bitumen. Bitumen. Jadi semua ni diasingkan kerana dia mempunyai suhu yang berlainan ataupun takat didih yang berlainan. Okey, hidrokarbon dengan takat didih yang lebih rendah akan meruap terlebih dahulu naik ke atas, lalu dikondensikan dan diasingkan. Contohnya kan yang paling rendah sekali adalah gas petroleum. Okey, jadi gas petroleum ni akan naik ke atas dulu ataupun diasingkan dulu. Maksud dia akan keluar dulu sebab suhu dia adalah kurang daripada 40 darjah Celsius. Hidrokarbon dengan takat didih yang lebih tinggi akan terkumpul di bahagian bawah menara dan dikondisikan sebagai cair. Okey, yang bawah-bawah ni contohnya diesel, kerosin. Ini peringkat bawah-bawah ni dia akan wujud sebagai cair. Okey, yang gas akan keluar dulu, kedua baru cair. Seterusnya, dua kegunaan utama pecahan hidrokarbon yang diperolehi daripada penyulingan berperingkat, iaitu yang pertama digunakan sebagai bahan api, yang kedua digunakan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Jadi ada dua pecahan. Contoh di sini digunakan proses. Jadi selepas gas petroleum ni keluar pada suhu 40 hingga 75, jadi bahan api kenderaan bermotor, maksud petrol pula akan keluar, sebab bila suhu mencapai 75 hingga 150, nafta pula akan keluar sebagai bahan mentah industri petrokimia. Selepas itu suhu akan meningkat sebanyak 160 hingga 250. Ini adalah kerosin, iaitu juga sebagai bahan api kepada kapal terbang. Suhu 125 hingga 300 itu akan takat didih bagi minyak diesel. Minyak diesel pula akan keluar. Seterusnya 300 hingga 350 dia adalah minyak pelincir kenderaan ataupun lilin. Seterusnya pada suhu 350 hingga 500 dia adalah bahan api bagi kapal terbang dan stesen janakuasa. Jadi suhu yang paling tinggi atau melebihi 500 darjah Celsius digunakan sebagai petroleum itu digunakan sebagai menurap jalan raya. Itu adalah proses dipanggil sebagai proses penyulingan berperingkat. Jadi proses yang kedua adalah proses peretakan. Proses peretakan ialah proses hidrokarbon rantai panjang dipecahkan kepada hidrokarbon yang lebih kecil. Panjang dipecahkan kepada yang lebih kecil. Dalam proses peretakan, pecahan hidrokarbon molekul besar dipanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Makin campuran aluminium oksida Al2O3 dan silikon 4 oksida SiO2 biasanya digunakan untuk meningkatkan kadar tindak balas. Makin yang digunakan adalah aluminium oksida dan silikon 4 oksida. Jadi proses peretakan menghasilkan yang pertama hidrokarbon yang lebih kecil seperti petrol yang digunakan sebagai bahan api. Yang kedua, hidrokarbon alkena ataupun alkana yang rantai lebih panjang digunakan sebagai bahan mentah dalam penghasilan polimer, ubat, deterjen, pelarut baja dan banyak produk yang berguna. Jadi maksudnya di kat sini petroleum tu itulah kegunaan petroleum.
Ya, juga petrol. Yang rantai panjang digunakan sebagai polimer, ubat, deterjen, pelarut, baja dan banyak produk yang berguna. Ya, seterusnya permintaan terhadap hidrokarbon bersaiz kecil adalah lebih tinggi dan lebih mudah terbakar dan digunakan sebagai bahan api. Okey, jadi kami yang bersedia contohnya petrol kan. Hari-hari kita guna petrol untuk menggerakkan kenderaan ya. Jadi permintaannya tinggilah ya, dia ada menjadi keperluan harian. Seterusnya, pengasingan pecahan petroleum secara penyulingan berperingkat tidak dapat memenuhi permintaan yang tinggi terhadap hidrokarbon bersaiz kecil. Jadi contoh menunjukkan tidak balas perletakan hidrokarbon panjang. Okey, ni contoh dia perletakan. Okey, jadi daripada molekul panjang ni, okey, dia akan berlaku proses perletakan dengan haba dan mangkin. Haba yang tinggi dan menggunakan mangkin, dan seterusnya rantai itu akan menjadi lebih pendek. Ini contoh. Okey, contoh 2 yang lebih jelas. Nampak panjang C ada berapa C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada C 7 dipecahkan kepada rantai lebih pendek, iaitu menjadi 2C double bond dan juga 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi dipecahkan. Jadi persamaan kimia ni lah C7H16 dipecahkan kepada C2H4 dan C5H12. Okey, ini adalah dalam bentuk persamaan dia. Dekana dipecahkan kepada pentana ya, dan juga menghasilkan gas hidrogen. Okey, aktiviti makmal 2A adalah penyulingan secara berperingkat. Ya, nanti masuk sekolah insya-Allah kita akan buat eksperimen ini. Jadi tujuan adalah mengkaji penyulingan berperingkat petroleum. Ya, bahannya adalah petroleum dan kapas, radasnya kertas turas, silindir penyukat, kereta termometer, ya, 0 hingga 360 darjah Celsius, kelalang laser bulat, kelalang kon, tabung uji kondisi libik, kasar dawai, tunggu kaki 3, mangkuk penyejat, serpihan porselin, bongkah kayu dan pedanul Bunsen. Okey, jadi ini adalah susunan radas daripada proses ini. Okey, jadi cikgu simpulkan apa prosedur yang kamu akan buat. Jadi kita akan panaskan ya, petroleum di dalam kelalang ni ya, kelalang dasar bulat ini ya. Seterusnya di sini petroleum akan dipanaskan secara perlahan untuk kumpulkan 4 pecahan petroleum. Nampak suhu. Jadi kita akan kumpulkan, contoh di antara suhu 30 hingga 80, okey, kita akan ambil ya suhu, kita akan ambil hasil di sini. Okey, 80 hingga 120 kita ambil hasil yang lain pula. Okey, seterusnya 120 hingga 160 kita akan ambil hasil dia, dan 160 hingga 200 kita juga akan ambil hasil dia. Jadi kat sini ada 4 pecahan petroleum yang kita akan kumpulkan ya, kumpulkan pada suhu yang berlainan. Jadi kita akan tengok dari perbezaan dari segi warna dan juga kelikatan dia. Okey, jadi itu yang eksperimennya secara ringkas. Okey, jadi inilah keputusan yang dalam eksperimen nanti kamu kena memerhatikan warna, kelikatan dan kejelagaan ya bagi setiap takat lidih yang kita ambil. Okey, apakah sumber alternatif bagi hidrokarbon? Okey, jadi kalau kamu tengok gambar di sini, jadi saintis meramalkan kebanyakan reserve hidrokarbon dalam bumi akan habis dalam masa 100 tahun dan dijangka daripada kadar sekarang. Oleh itu, langkah proaktif dan berkesan amat digunakan untuk menghasilkan sumber alternatif untuk menggantikan petroleum. Jadi dijangka petroleum kita akan habis. Jika petroleum habis, bagaimanakah kita untuk meneruskan kehidupan? Sebab kenderaan kita ya, lori, bas, kapal terbang, jana kuasa banyak menggunakan sumber dari petroleum. Jadi kalau petroleum habis, kemungkinan kenderaan semua tu tidak dapat bergerak lah. Jadi kita kena sentiasa mencari sumber alternatif atau cara untuk menggantikan petroleum apabila ataupun hidrokarbon ya, apabila dia telah habis.
Okey, jadi sumber alternatif tu adalah merujuk kepada sumber tenaga selain daripada bahan api fosil yang tidak dapat diperbaharui. Petroleum ni adalah tidak dapat diperbaharui. Jadi antara alternatifnya adalah biogesim. Biogesim tu ialah bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan. Okey, biogesim mengandungi tenaga yang tersimpan daripada matahari. Jadi sumber alternatif ini adalah sumber yang boleh diperbaharui. Maksudnya kalau sumber tu diperbaharui, insya-Allah dia akan sentiasa ada. Jadi sumber tenaga alternatif boleh dihasilkan melalui pelbagai proses kimia yang bersumberkan biogesim. Contoh dia ya, kita ada biodiesel, biogas dan bioethanol. Okey, itu saja untuk 2.1 asas ataupun perkenalan kepada jenis-jenis sebatian karbon. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.